Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, hari ini kita berada di Pelangai dan selamat datang kepada semua yang ikuti tontonan ini. InsyaAllah kita hari ini kita bersama dengan tetamu yang hebat di peringkat Malaysia yang menggegarkan Malaysia suatu ketika dan baru-baru ni lagi lah, insya-Allah. Jadi bersama saya dengan adalah saudara Nazir, iaitu sebagai Ketua Penerangan Pemuda PAS Malaysia pada hari ini. Alhamdulillah, terima kasih sudi hadir pada hari ini. Yeah. InsyaAllah kita akan bersiaran di Mubarak untuk kita mengetahui dengan lebih lanjut isu-isu di Malaysia ataupun isu-isu yang berada di setempat ni lah, di Pelangai khususnya. Jadi hari ni kita lihat yang bertanding di Pelangai ni, N36 Pelangai, berlakunya 3 penjuru. Cuma hari ni saya nak highlight berkenaan dengan UMNO lah dan orang Melayu. Hari ni kita tengok dah berlaku beberapa kali PRU. So kita tengok situasi orang Melayu hari ni, adakah mereka ni masih lagi menganggap parti UMNO ni adalah parti yang layak diundi? Okey, sila boleh responlah saudara Nazir. Baik, bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, apa khabar semua? Alhamdulillah. Baik, soalan berkenaan tentang UMNO ni, adakah masih lagi sebuah parti yang layak diundi oleh layak diundi lah. Pertamanya kita kena tahulah UMNO tidak bertanding dalam pilihan raya. Tapi yang saya tahu, pemuda UMNO Bentong bertanding dalam pilihan raya kali ni. Pemuda UMNO. Kan? Betul tak? Betul. Bila saya dapat tahu pemuda UMNO Bentong, Ketua Pemuda UMNO Bentong, dan pastinya dia tergugur lah secara automatik keahlian dia tu. Okay? Sebab bila keputusan untuk bertanding selain daripada parti yang menjadi ahlinya, dalam PAS pun macam tu jugalah, automatik dia akan tergugur. Cuma itu adalah satu perkembangan baik bagi Perikatan Nasional. Sebab soalannya adalah, adakah UMNO parti yang layak untuk diundi? Sesama mereka pun, para pemimpin pun, yang bertanding calon pun tidak mahu mengundi sesama sendiri. Oh gitu Apatah lagi ahli-ahli. So itu adalah satu berita yang bagi Perikatan Nasional ni adalah satu benda yang sangat baik lah. Menunjukkan bahawasanya kegoyahan di dalam UMNO tu sendiri sudah tidak dapat disangkal. Tak lebih kalau saya kata sudah tidak dapat diselamatkan. Kan? Jadi mari kita tengoklah, kita menyelusuri UMNO tu sendiri kan, sebagai sebuah parti dominan dalam Barisan Nasional. Sejak daripada Tun Mahathir tidak menjadi Presiden UMNO, bermula daripada era Pak Lah, yang memperoleh satu undi yang agak besar pada tahun 2004. Besar. Okey. Tapi tanpa disedari, kekuatan UMNO tu sendiri sudah tak ada sangat dekat Barisan Nasional. Kalau kita perasan lah. Okey. Ianya hanya berlaku ketika pada zaman Tun Mahathir, yang UMNO menguasai hampir 2/3 kerusi dalam Barisan Nasional. Bukan dalam kerajaan, dalam Barisan Nasional tu sendiri. Tapi sejak daripada zaman Pak Lah, masuk kepada zaman Datuk Seri Najib, okey, UMNO bukanlah parti yang dominan dalam Barisan Nasional tu sendiri. Okey. Kehilangan kerusi-kerusi yang agak besar sejak pada tahun 2004, masuk pada tahun 2008, 2012, pergi pada 2018. Orang kata kemuncak jatuhnya UMNO pada 2018. Saya kata tidak. Walaupun UMNO tidak menjadi kerajaan, betul? Tapi saya kata kemuncak kemusnahan UMNO berlaku apabila Presiden UMNO membuat keputusan untuk bersama DAP. Kayaknya orang dah tahu awal lah kayaknya. Itu kemuncak. UMNO sudah tidak layak untuk diundi. Okey?
Kalaulah kita tengok pada tahun 2018 ketika UMNO Barisan Nasional tidak lagi menjadi kerajaan. Tapi kita akui keputusan kebersamaan untuk berada dalam Muafakat Nasional adalah satu keputusan yang cukup ditakuti oleh Anwar Ibrahim DAP. Sebab bergabung dengan Parti Melayu lah. Yep. Dan saya sebagai orang yang terlibat sedikit sebanyak terhadap beberapa perancangan untuk membentuk satu kumpulan Parti Melayu yang dominan dalam negara. Kita menjangkakan kita bukan hanya setakat dapat 2/3 majority tau. Kalaulah Muafakat Nasional itu sendiri menjadi satu yang real. Sungguh. Malah kita boleh membuat keputusan untuk melaksanakan benda-benda penting dalam negara. Contohnya dasar ekonomi baru yang perlu diperkukuhkan. Persepadanan semula bagi negeri-negeri Melayu untuk memperbanyakkan lagi kursi orang Melayu dekat dalam parlimen. Banyak sangat benda yang kita boleh jangkakan lah jika Muafakat Nasional ini boleh direalisasikan. So persoalan saya, adakah ketika 2018 UMNO jatuh? Tidak. 2018 adalah wake up call UMNO. Okey? Bersama-sama dengan PAS yang ketika itu menguasai 2 negeri dan menjadi hampir dominan kebanyakan negeri ketika itu ketika gelombang PH itu besar. Okey? Kelantan Terengganu tak? Kelantan Terengganu. Waktu tu Pahang kita telah start menguasai. 8. Kedah, Perlis. Dan ada beberapa negeri lagi. Okey, poin saya ialah kalaulah nak kata UMNO jatuh pada 2018 sebab tak jadi kerajaan, bagi saya ketika itu adalah kemuncak kepada wake up call pada UMNO. Setuju? Walaupun UMNO tak jadi kerajaan, tapi kejatuhan UMNO bermula bila? Ketika Presiden UMNO buat keputusan bersama dengan DAP. Kenapa saya kata jatuh? Kerana sebab UMNO terpaksa menggugurkan beberapa maruah dan prinsip. Bukan untuk menjadi kerajaan, tapi untuk menyelamatkan individu bernama Zahid Hamidi. So, saya nak tanya moderator. Zahid Hamidi berjaya diselamatkan tak? Zahid Hamidi diselamatkan daripada kes. Ya. Berjaya diselamatkan? Maka itulah kejatuhan UMNO. Apabila UMNO tidak lagi menjadi tunjang orang Melayu, tapi menjadi aset kepada Zahid Hamidi untuk terus berkuasa. Tapi orang UMNO masih lagi bersama dengan UMNO. Okey, baik. Itu soalan kedua kan? Baik. Adakah orang UMNO masih lagi bersama dengan UMNO? PRU ke 15 membuktikan sebaliknya. PRU baru ni kan? Yep. Obvious. Negeri Malay Belt, UMNO gagal untuk menguasai. Okey, adakah kita ingatkan terhenti kat situ? Okey, bila keputusan UMNO Barisan Nasional untuk bersama dengan PH, macam-macam agenda dibuat mengenakan tindakan undang-undang yang bersifat politik kepada kepimpinan musuhnya, melabel macam-macam kepada parti lawannya. Dilihat Perdana Menteri ini seolah-olah satu orang yang membawa agama, dalam masa yang sama mencucuk langit. Dia bawa agama dalam masa mencucuk langit. Macam mana? Macam-macam. Daripada tempoh PRU ke PRN, macam-macam mereka buat. Tapi apa pula berlaku dekat PRN? PRN lingkup dia. Tak main-main lingkup. Okey, adakah kita ingat berhenti kat situ? Tak. Kita kembali lepas ni. Okey. Perikatan nasional menyatukan negara bangsa.
Okey, bersama lagi kita di Muhborok, podcast Muhborok. Boleh saya baluarkan Muhborok ni insya-Allah. Okey, untuk soalan yang kedua, kita tengok hari inilah beberapa kepimpinan UMNO hari ini yang telah pun keluar. Bukan setakat keluar tapi ada yang telah di-reject oleh pimpinan UMNO Zahid Hamidi sendirilah. Ya. Jadi hari ni apakah orang Melayu ni dia nak pilih lagi UMNO ni? Sebab kepimpinan tertinggi tu semua dah keluar dah. Yelah. Macam saya sebut tadi lah kan. Dia bila sejak daripada PRU ke-16 telah membuktikan bahawasanya UMNO telah ditinggalkan. Akibat daripada keputusan Presiden UMNO tu sendiri. Memaksa beberapa figura penting untuk meninggalkan parti. Okey. Dan kalau tak nak tinggal kena pecat. Betul? Ya, betul. Contohnya macam kita tengok KJ lah. KJ tu kalau ikutkan memang diharap sangat meninggalkan UMNO. Kan? Tapi sebab apa? KJ come on lah. Dia tu batuk je orang dengar. Kan? Sampaikan pemimpin DAP sendiri nak KJ jadi Perdana Menteri. Kalau kita dengar ada satu podcast. Ada saya dengar. Kan? Ada pendengar. Dia kata On Kian Ming. Bekas MP Serdang. Bekas MP Bangi. Dia nak KJ jadi orang yang boleh menjadi suara orang Melayu dan jadi Perdana Menteri untuk DAP. Tapi orang begitu pun Presiden UMNO tak nak. Okay, kalau nak macam mana? Sign. Kena sign. Sign tu yang mengikat, yang memaksa KJ bertanding satu tempat yang majoritinya besar. Iaitu di mana? Di mana? Di Sungai Buloh. Kan? Di kursi Sungai Buloh. Majoriti Sungai Buloh pada PRU yang lepas, PRU 14. Kalau saya tak silap lah, hampir 20,000 lebih majoriti. Nak cari balik 20,000 tu. Tapi pada PRU yang baru-baru ini, pada tahun lepas, dia berjaya mengecilkan majoriti cukup besar. Walaupun kalah lah. Okay, walaupun kalah. Orang macam tu Zahid tak nak senaraikan. Okay. Dan kita lihat kekalahan yang sangat memalukan. Tinggal 30 kursi, UMNO 28 kursi. Betul tak? Lepas tu masuk PRN, kalah lagi sekali. Kalah pula, tak main-main kalah tau. Betul tak? Betul. Dan bila dah tengok siri-siri kekalahan, faktor-faktornya adalah bagaimana Zahid nak memastikan strategi UMNO itu sendiri tidak didominasi oleh orang-orang yang bersuara lantang. Okay, kita tengok Isham Jalil. Isham Jalil ni jangan cakap antara manusia yang cukup mengkritik PAS tu tak main-main. Kan? Dia kritik PAS betul-betul. Tapi sekarang ni apa jadi kat Isham Jalil? Ada lah. Hilang. Ada, masih ada. Tapi terkapai-kapai membantah dan melawan keputusan-keputusan Presiden UMNO. Tapi seorang dia tu je lah. Orang lain tak berani. Orang, come on lah. Jaga punya nasi. Takkanlah nak lawan. Tak jadi menteri lah kalau gitu. So apa lagi orang Melayu expect terhadap UMNO? Melainkan kumpulan-kumpulan UMNO yang betul-betul mahu menegakkan, memperjuangkan agama, memperjuangkan jati diri negara, menjadikan negara Malaysia ini sebagai negara Malaysia yang asal, yang didominasi oleh kekuatan orang Melayu, yang didominasi oleh ahli-ahli MP yang dalamnya kerajaan orang Melayu. Dan saya yakin Pulai adalah penentunya. Saya sangat yakin Pulai adalah penentunya. Kerana kita tahu kalau Pulai ini memberi signal yang cukup tegas kepada pimpinan UMNO yang telah dimulakan pun oleh pemuda UMNO Bentong untuk bertekad bertanding sebagai tiket bebas. Pulai ke pelangai? Pelangai. Marah sangat kat Zahid sampai Pulai boleh pelangai jadi Pulai. Kan? Tapi nak sebut pasal Pulai lah sikit. PRK Simpang Jeram dengan Pulai. Isham Jalil sini mengakui BN kehilangan 27,000 pengundi Melayu. Kalah jugalah kalau ikutkan ni data. Berturut-turut kalah. Suatu kalau kita perasan, UMNO PHBN tak berani nak main isu Simpang Jeram dengan Pulai, tak berani. Satu hari dua hari je meraihkan kemenangan. Tapi bila data tu dah depan mata, undi saluran anak muda, saluran 5 ke atas, ganap semua ke PN. Okay, semua ke PN. Dan saya yakin ini bukannya kekuatan PN semata-mata.
tapi ini adalah kehendak rakyat, Kesedaran rakyat. kesedaran rakyat. Bukan hanya terhadap isu-isu jati diri negara, tapi isu harga barang yang semakin menggila. Yang dulu ketika mereka menjadi pembangkang, tak cukup tanah mereka kutuk Ismail Sabri. Kita kena tahu yang amat berhormat Perdana Menteri yang lepas, Datuk Seri Ismail Sabri, jiran kita, Di Bera. Memberanikan keputusan kerajaan meletakkan 77 bilion pada sekitar waktu macam ni lah. 9, bulan 10, bulan 11. Sebab krisis makanan ni, walaupun pada tahun ini krisis agak berat, tapi sebenarnya krisis makanan ni sepatutnya telah boleh dijangka. Bulan 9, 10, 11 ni sepatutnya boleh dijangka. Dan ia telah diulas pun pada bulan-bulan, pada bulan Julai, bulan Jun. Pakar-pakar dah ulas dah pun. Sepatutnya kerajaan dah perlu merangka satu strategi untuk mengekang perkara ini. Ketika zaman Yang Berhormat Perdana Menteri Ismail Sabri, mereka buat keputusan dalam kabinet meletakkan 77 bilion untuk subsidi tepung, minyak. Sebab dia tahu pada sekitar waktu ni krisis makanan akan berlaku. Sebenarnya dah tahulah. Tapi yelah, nak buat macam mana? Dasar madani. Mereka sangat tak tahulah bermusuh ke, sangat melihat subsidi itu benda yang menjengkelkan. Dan itu ada dalam terma IMF. IMF tak suka subsidi-subsidi ni. Yalah. Kan? Dia nak ambil belaka Dia kalau boleh dia nak pastikan ada, orang kata apa, ada kekuatan lain, tidak menggunakan subsidi itu sebagai satu tunjang ekonomi. Jadi kita lihatlah sekarang, rakyat Malaysia, anda menanggung semuanya. Gitulah. So buat pilihan yang terbaik lah. Orang Pahang macam ni, orang Pahang? Orang Pahang kita, orang Pahang. Orang Pahang ni, kalau tengoklah situasi yang untuk yang kali ni, kalau kita berjaya dapat ni, insyaAllah kita bagi signal pada kerajaan Pahang. Okey, insyaAllah lah. Menarik. Doakan. Mana boleh jatuh lah kerajaan Pahang ni? Boleh. Oh, itu. Okey. Sebab kita dah bagi satu signal kepada kerajaan bahawa perlunya perubahan di negeri Pahang ni sebenarnya. Banyaklah situasi yang berlaku di Pelangai, di negeri-negeri lain dan sebagainya lah. Ya, betul lah. Okey, dah habis dah. Okey, terima kasih kepada Saudara Nazir di atas kesediaan untuk berada di dalam podcast Mubarak pada hari ini. InsyaAllah kita akan bawakan lagi jemputan-jemputan untuk bersama dengan kita pada Mubarak ni, insyaAllah. Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.